Okay, QZ demand, so dia dah break high. Okay, kita boleh buy. So kita nak TP dekat mana, kita boleh TP dekat sini. Sini satu lagi. Alright. Yang tu boleh cancel kot. Boleh X kan je. Yang mana? Ya, yang ni. Boleh X, kotak hitam ni. Boleh tutup Boleh. Okey. Boleh tutup cantik lah. Tapi nampak skrin saya nampak Nampak. Alright. Okey, untuk kita sambil-sambil tu nanti kalau yang depa masuk lewat tu tak apalah, nanti kita apa recap lah kalau perlu recap. Okey. Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Okey. Waalaikumsalam. Alright. Malam ni saya cuba explain secara bukan kata detail, tapi kita lebih kepada berbentuk step by step. Kita nak baca pergerakan market supaya at least kita bukan buat predik, kita buat perancangan market akan bergerak ke mana dan apa kita kena buat, dan bila ini berlaku apa action yang perlu kita ambil. Okey, baik. So saya assume kita bermula dengan pertama sekali adalah dalam market kita kena tengok yang pertama sekali adalah okey. Okay, yang pertama sekali kita kena tengok adalah market structure. Okay, structure. Ini pertama sekali kita kena tengok. Okay. Kemudian bila kita dah tengok market structure, nombor 2 baru kita tengok SND. Supply and demand. Okay. Baik. So kalau SND kita pakai itulah PZ. Okay, PZ dan juga QZ. Okay. Kemudian sekejap lagi kalau ada rezeki kita sambung lagi, iaitu kita tengok dekat imbalance. Okey, saya cubalah satu persatu. Okey, kita cuba highlightkan supaya kita jelas ke mana market nak pergi, okey, apa perancangan yang kita kena buat dan bagaimana untuk kita nak cater market supaya kita nak reducekan kita punya loss. Maksudnya kita nak kurangkan berlakunya stop loss. Okey, kita cuba. Right? Okey, so pertama sekali adalah market structure. Okey. Ini yang pertama sekali, kita masuk sahaja dekat MT4. Okey. Okey, masuk sahaja dekat MT4. Pertama sekali kita kena buat market structure. Okey, kita jangan tengok dulu SND, kita tengok dulu market structure. Market structure ni maksudnya pergerakan market. Okey, dia naik atas, apa dia buat? Dia turun bawah, apa dia buat? Okey, itu dipanggil market structure. Okey, time frame, okey, time frame terpulang. Okey, time frame sama ada kita nak pakai daily ataupun kita nak pakai H4. Okey, terpulang kepada keselesaan tuan-tuan dan perempuan lah. Tuan-tuan lah. Okey, nak pakai daily ataupun H4. Bagi saya H4 pun dah memadai sebab dia dikira sebagai higher time frame. Daily lagi cantik. Cuma bila sebut daily ni kita perlu ada satu kesabaran lah. Okey, kita nak tunggu satu candle complete satu hari, satu candle complete satu hari. Kemudian dia hantar shadow pula, satu shadow. So banyak hari lah. Okey, kita tengok itu. Baik, nampak? Okey, ni kalau ni sebelum nak turun berapa hari kita kena tunggu? 1 hari, 2 hari, hari ketiga baru turun. Okey, yang tu kalau apa, jangan saya tekan tak. Okey, yang tu kalau daily. So kalau H4 kita boleh nampak. Kita boleh tunggu sikit lah, kita boleh nampak lah. Okey, tapi pun dia ambil masa jugalah. Benda ni contohnya berapa hari dan sebagainya lah. Okey, alright. Okey, so kita tengok dulu yang dikatakan market structure. Baik. Alright.
Okey. Okey, pertama sekali market structure. So, dalam market structure dia ada dua je bang. Tuan-tuan. Yang pertama sekali dia bentuk macam ni. Okey. Kalau kata downtrend. Okey. Price turun. Okey. Kemudian okey. Kemudian price naik. Okey. Okey, kemudian price turun lagi. Okey. Alright. Yang ni dipanggil market structure untuk downtrend. Price datang daripada atas, turun bawah. Okey, kemudian price naik balik, dia turun balik. Okey. Yang ni dipanggil downtrend. Alright. Dekat sini, okey, dekat sinilah berlakunya yang dinamakan break structure. Okey. Dekat sini dipanggil istilah dekat sini dipanggil low. Okey. Dekat sini share screen tak nampak. Nampak muka hang ah. serius ke? Tak tahu apa yang cerita. Nampak? Baru nampak daripada tadi tengok muka hang ah. Patut tak Ya. lalu. Ya. Awak tak bagi tahu. Aku kan memang hang nak tunjuk muka hang. Tak. Okey. Alright. Okey. Baik. Okey. Tadi dia berkata nampak skrin? Okey. Nampak hang bukan nampak skrin. Oh ya ke? Okey, alright. Okey. Ini market structure downtrend. Market turun, buat low, kemudian market naik. Okey, market break. Yang ni dipanggil low high dekat sini. Low high ataupun LH lah. Okey. Kemudian market break. Dan kebiasaannya market akan cari dekat sini. Okey. Sama ada dalam bentuk SNR ataupun sama ada dalam bentuk SND. Kemudian baru market turun. Okey. Yang ni dipanggil downtrend. Dalam market structure dalam ni dipanggil downtrend. Okey, dan benda ini berulang-ulang kali berlaku di semua time frame. Okey. Baik, yang ni downtrend. Okey. Kemudian kita pergi yang kedua adalah market structure yang kedua adalah okey, kita tengok yang kedua adalah uptrend. Okey. Uptrend. Okey. Price naik. Okey, kemudian price turun. Kemudian satu lagi, okey, price terus naik. Okey. Ini dipanggil istilah sebagai uptrend. Dekat uptrend. Kalau yang sorry. Kalau ada kawan-kawan yang ada yang nak tanya, jump in je, tanya je, jangan diam. Terus tanya. Dah terlepas lagi susah. Okey. Rasa nak tanya masuk jam terus. Okey, sorry. Alright. Okey, sini dinamakan high. Sini dipanggil sini adalah low. Okey. Dan biasanya market akan buat lagi satu dipanggil istilah sebagai retracement. Okey, dekat sini. Kemudian barulah market akan terus buat naik, penaikan sampailah ke atas. Dan benda ini berulang-ulang kali berlaku. Okey, once okey, bila market buat high dan kemudian market buat low, dia akan break. Okey, dia akan break. Dekat sinilah baru kita dekat sinilah baru kita entry. Dekat sini. Sama ada ini entry kita sama ada di SND
ataupun entry kita sama ada dia akan berlaku dekat SNR, iaitu support and resistance. Boleh, tak ada masalah. Okay. So market yang pertama sekali bila kita buka dalam chart, yang pertama sekali kita kena tengok trend ataupun kita tengok market structure. Okay, sama ada structure tadi buat uptrend ataupun structure tadi buat downtrend. Okay, jelas kan? Okay, baik, sekarang kita tengok dekat chart. Okay. Okay. Baik. So, kalau macam ni, okey. Okey, kalau macam ni dinamakan, okey, dekat sini contoh. Okey. Okey. Market buat break, okey, low. Okey, kemudian market retracement, kemudian market baru buat low lagi satu. Okey, hari ni dekat downtrend. Okey. So market buat sini, market buat low. Okey. Tak nampak bang. Tak nampak? Ha. Di sini nampak? Nampak? Gambar lekat, gambar lekat. Gambar lekat. Okey ke? Tak Tak lagi. ada. Kami nampak uptrend je. Oh, okey. Ya. Okey, nampak? Okey. Okey. Baik, saya ulang balik semula. Okey. Pertama sekali bila kita masuk dekat chart, okey, yang pertama sekali kita kena kenal pasti market structure. Okey, yang pertama sekali kita kenal pasti market structure. Okey. Dekat sini kita ada dua market structure. Okey, yang pertama sekali market buat, okey, dekat sini market buat downtrend. Okey. Kemudian market break low tadi, sekejap saya tunjuk Kemudian market retrace. Kemudian market turun. Okey. Okey. Alright. Yang ni downtrend. Sebab apa saya kata downtrend? Dia turun daripada sini kiri atas. Okey, kemudian market break low dekat sini. Okey. Kemudian bila market break, market retracement, kemudian market terus turun. Okey. Yang ni diistilahkan sebagai downtrend. Okey, dia break low. Okey, low dekat sini. Kemudian dia buat high, low high dekat sini. Tak nampak, tak nampak. Share screen balik. Ada orang tengah share lah. Tak ada. Ahmad. Tak ada. Shoki, kau tengah share screen kot. Okey. Okey dah. Alright. Okey. Alright. Market buat break low, kemudian market buat retracement low high, kemudian market terus buat lower low. Okey, lower low. Okey. Okey. Alright. Ini downtrend. Kemudian market, okey, biasanya bila downtrend, okey, kemudian market buat high, okey, dia break dekat sini high. Okey, dekat sini high. Okey. Okey. Dia break dengan imbalance, kemudian dia buat higher high. Okey. Kemudian market buat retracement. Okey, retracement dekat sini. Okey, saya bagi contoh. Okey, market buat high. Okey, kemudian market buat retracement. Kemudian probability market akan pergi
ke atas. Okey. So yang ni dipanggil uptrend. Okey. Okey. Baik. Okey. So kita akan pertama sekali kita kena tengok market structure. Okey. So yang pertama kalau kita tengok buka-buka market buat downtrend. Kemudian market buat lower low. Kemudian market break high dekat sini. Okey. Kemudian market terus buat high. Kemudian market buat retracement iaitu buat low. Kemudian baru market pergi naik atas. So Okay. kalau kata dia dah break high tu, dia buat higher high, boleh tak kita consider dia sebagai starting of reversal? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena monitor. Sebab apa? Sebab dekat price semasa ataupun trend semasa market dah telah break high. Okey. So yang ni dikira sebagai masih lagi dalam pemerhatian kita. Sama ada market terus akan naik atas ataupun market akan berhenti dekat sini. Dekat sini sebab sini ada QZ. So means kalau katalah dia boleh break lower high tu, possibility untuk jadi reversal lagi tinggi lah. Possibility untuk naik lagi atas, ya lagi tinggi. Okay. Okay? Alright. So pertama sekali, okay, kita kena tengok keadaan market structure. Market dah buat apa sekarang? Okay? Okay, yang ni previous. Okay, market dah previous. Market dah buat break low, kemudian market buat high, lower high, kemudian market buat lower low. Dan kita kena tengok, bila kita masuk market, kita kena tengok keadaan market semasa. Okay? Semasa. Dekat sini. Yang ni kita tanda nanti. Yang tu kita tanda nanti berdasarkan SND. Tak ada masalah. Okay, kita kena tengok market semasa buat apa. Okay, kita tengok. Okay, yang pertama market tadi dia break high. Okay, dia break high dengan imbalance. Kemudian dia buat higher high. Higher high tadi dia refer kepada dekat sini. Yang ni dekat kita punya zone SND. Okay. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, market akan berhenti pada kita punya SND zone. Market akan berhenti SND zone. Market akan buat high ataupun market akan buat lower low dekat kita punya SND zone. Tengok sini. Okay. Lower low dia pun dia buat dekat kita punya zone. Nampak? Kok mana pun masuk saja PZ, masuk saja QZ dia akan berhenti. Okay, bila dia berhenti tadi baru kita tengok apa market buat. Okay. So market semasa sekarang market dah break high dan dia buat higher high, kemudian dia buat retracement dekat sini. Dia masuk dekat kita punya QZ demand. So itu yang pertama sekali kita kena tengok, market buat apa? Keadaan semasa macam mana? Okay, faham tuan-tuan? Ada soalan tak? Okey, faham. Okay. Yang penting dia kena break high. Okay, lagi cantik break dengan imbalance candle. Lagi cantik. Okay, memang solid break. Solid break, itu possibility dia buat retracement masuk dekat area tu akan berlaku. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay. Macam ni. Okay. Trend tadi, dia buat high. Okay, dia buat low. Dan dia break, dia buat low lagi. Dia akan masuk dekat kita punya SND zone. Okay. Itu yang berlaku. Okay, ada soalan tentang market structure? Jelas tak? Okey, bang. Jelas, Okey, bang. Jelas bang. Okay. Baik. Kemudian bila kita tengok market structure, kita kena tengok keadaan semasa. Macam saya kata, price semasa. Price bergerak ke mana kita kena buat macam tu. Okey, begitu juga dengan saya bagi contoh lagi satu. Okey, JPB. Okey, kita panggil euro lah. Euro USD. Okey, saya bagi contoh. Okey. Okey, market semasa kalau tuan-tuan
perasan dia tengah buat apa? Kalau tuan-tuan tengok. Kalau yang dah faham, maksudnya sekarang market semasa dia tengah buat apa? Downtrend. Downtrend. Okey, betul lah tu. Okey, dia break low dekat sini. Okey. Okey, market turun. Break low. Kemudian dia buat retracement. Okey, kemudian baru dia akan turun lagi. Okey. So, ini semasa. Okey. So, bila dia dah berdowntrend, okey, kemudian dia akan buat retracement, dia akan masuk ke dalam zone SND kita. Okey. Okay. Okay, jelas. Alright. Itu kita punya market structure. Okey, sekarang kita masuk dekat dinamakan istilah SND. Okey, saya rasa SND semua sedia maklumlah. Okey. Baik. Okey. Baik, nombor 2 SND. So, untuk SND biasanya okey, bila kata market ada dua, yang pertama okey, PZ okey, ataupun dipanggil proven zone. Okey. Kemudian yang kedua kita ada QZ. Okey, dinamakan sebagai qualified zone. Baik. PZ dan QZ ini berperanan sebagai untuk dia nak menentukan bahawa market tadi dia akan berhenti ke mana dan dia akan buat apa. Selepas kita tengok market structure. Saya bagi contoh Okey. Saya harap semua PZ dan QZ semua fahamlah Okey. Saya bagi contoh. Okey. Kat sini. Okey. Baik, tadi kita tengok market structure. Okey, kena ingat tuan-tuan market structure kita kena tengok market semasa. Itu saya pesan. Okey. Saya bagi contoh tadi. Okey, market break. Okey. Kemudian market buat retracement dekat kita punya zone SND. Okey. Z. Okey, dan juga okey, QZ. Jangan risau tuan-tuan. Buka lah time frame H4 ke H1 ke, dia tetap masuk dekat area sini. Okey. So di sini downtrend, so dia akan TP dekat mana? TP dekat sini tuan-tuan. Kalau bagi saya dekat TP dekat sini. Okay. Okey. So price akan TP saya kat sini. Okey. Saya akan TP dekat sini sebab apa saya akan TP dekat sini? Sini ada demand zone. QZ demand. Okey. Kemudian saya akan tengok lagi apa market akan buat. Okey. Sini QZ demand. Okey. Okey, saya akan tengok kemudian baru saya tengok price akan buat apa. Okey, biasanya dia akan naik. Okey, kemudian sebab market kita macam ni tuan-tuan. Dia macam ni je. Okey, turun, retracement, kemudian macam ni. Okey, dia akan berulang-ulang kali. Okey, dia berhenti dekat sini, dia akan naik pula lagi, dia akan turun lagi. Macam tu. Okey, berulang-ulang kali. So, kalau H4, okey, entry dekat H4, TP dekat H4. Okey, TP dekat QZ yang terdekat. Okey. Untuk kita nak mengurangkan risiko. Okey. Baik. Yang ni yang kita tengok keadaan struktur semasa. Okey. Kan sebelum ni kita duk marking, okey, contoh saya bagi contoh lain. Okey, sebelum ni kita duk marking. Kita marking dekat sini katakan. Ini tak nampak.
Saya bagi contoh dekat okey. Kita duk marking, okey. Kita cari supply. Okey, kita cari supply. Sampai sini kita cari. Okey, kemudian kita marking lagi dekat sini apa dia punya QZ demand. Okey. So tujuan dia kita marking dekat previous ini kita nak menentukan bahawa price tadi dia akan pergi setakat ni saja. Okey, tujuan dia kita marking previous ini supaya kita nak tentukan bahawa okey, dekat sini price akan sampai. Okey. Dekat sini price akan sampai. Dekat sini price akan sampai. Okey. Okey, tujuan kita marking dekat previous ini supaya kita nak tahu bahawa price yang tengah buat tengah price semasa ini tujuan dia nak sampai dekat sini ke nak sampai dekat sini. Okey, itu tujuan kita marking previous. Okey, kita nak tengok pergerakan market semasa. Okey. Baik, cuma okey, bagi saya saya tak akan entry lagi setelah setelah market belum ada confirmation. Apa yang maksud saya confirmation tadi? Setelah market buat downtrend. Setelah market buat downtrend. Bagi saya tak akan entry selagi mana market belum buat confirmation. Kita tengok dekat time frame H4. Kalau tuan-tuan nak entry boleh, tak ada masalah. Tapi bagi saya belum lagi bagi saya sebab apa? Sebab market belum bagi tahu ke mana hala tuju dia nak pergi. Sama ada dia nak pergi dekat sini ke ataupun sama ada dia nak terus buat penurunan ke. Market belum bagi tahu arah lagi. Sebagai contoh ini yang berlaku dekat time frame H4 ataupun dekat daily yang mula-mula kita ingat market pergi kat sini. Okey, tiba-tiba market terus naik lagi ke atas. Bagi saya yang kedua setelah saya marking SND, yang pertama yang tadi saya tengok structure, yang kedua saya marking SND tapi saya belum buat entry lagi. Saya tunggu confirmation. Apa itu confirmation? Ini confirmation dia. Okey. Saya akan pastikan bahawa market dah masuk saya punya QZ supply dan mesti dia break dekat sini. Saya punya low. Mesti dia break dekat saya punya low. Okey. Selagi mana dia belum break dekat saya punya low, saya tak entry tuan-tuan. Itu confirmation saya yang ketiga saya buat. Untuk kita nak pastikan bahawa entry kita sekurang-kurangnya kita nak kurangkan risiko. Tuan-tuan boleh entry kat sini, tak ada masalah. Tapi adakah dia akan buat break atau adakah dia akan naik ataupun akan turun? Tapi untuk confirmation saya tunggu dia buat low dulu. Dia break dia punya low dulu. Okey. Bila break dia punya low, dia akan cari QZ yang terdekat, iaitu QZ demand yang terdekat. Nampak? Dia masuk. Okey. Dia akan cari QZ demand yang terdekat, dia akan pergi naik. Okey, bila dah dia break low, okey. Low. Okey, dia break low. Okey. Kemudian dia akan buat retracement balik dekat kita punya supply zone. Dekat sini tuan-tuan. Kita boleh entry buy seketika untuk dia sampai dekat sini. Ini lebih selamat bagi saya sebab saya ada confirmation. Okey, saya ada confirmation. Tuan-tuan nak entry sini boleh, tak ada masalah. Tapi confirmkah dia akan turun? Itu persoalannya. So untuk confirmation saya mesti dia break saya punya structure dulu. Dia buat buat downtrend. Okey, lepas tu baru saya entry. Okey, ini saya punya prediction. Bang, soalan Okey, boleh, tak ada masalah. So maknanya selepas dia break low tu, Okey.
kita tak ada entry lagi lah. Belum lagi. Dia akan Tunggu dia cari, retracement. yes, dia akan cari demand zone bang. Dia akan cari macam mana pun dia akan cari demand zone bang. Abang jangan risau. Buatlah So, macam mana pun. Selepas dia masuk ke demand zone, dia akan buat retracement, baru kita entry. Betul. Abang nak entry kat sini pun boleh bang. Dekat demand zone pun abang boleh tulis. Abang boleh buy dulu. Tak ada masalah. Abang Sebab boleh dia reject kat atas juga. Ya. Yes. QZ kita dekat sini, dia akan naik dekat sini. Dia akan buat retracement untuk naik dekat supply kita. Tak ada masalah. Itu untuk confirmation. Okey. Itu yang saya cuba buat supaya saya nak mengurangkan risiko. Okey. Kita boleh entry dekat sini, tapi kita kena tengoklah, kita kena monitor sama ada candle tadi, okey, sama ada candle tadi dia buat satu, orang kata apa, okey, ataupun dia buat satu katakan dia mesti break. Kalau dia jangan, kita pastikan dia tidak break dengan body lah. Okey, kalau dia break dengan body, kita cut loss. Okey, tapi ini saya punya plan trade, insya-Allah bukan saya kata, tapi probability. Okey, probability dia akan naik balik untuk supply itu ada. Okey, sebab dia boleh aku tap in sekejap Okey. Alright, let me share. Aku share aku punya screen daripada apa yang Syam lukis ni. Okey, boleh tengok screen aku tak? Boleh nampak? Nampak. Okey, so yang ni daripada Syam lukis tadi kan. So basically apa yang Syam cerita, contohnya macam aku selalu ceritakan, maksudnya kalau kita base daripada zone yang ini, which is boleh, tak ada masalah, still QZ, kita boleh pancung terus, stop loss atas ni. Tapi risiko still tinggi disebabkan kita belum ada confirmation structure breaking, sebab yang ini structure still on, going naik lah. So kita belum ada break structure. So and then kalau kita tengok daripada sini pun, kita boleh nampak clear yang mana market tengah dalam keadaan momentum trendline. Okay, so apa yang kita tahu, momentum trendline perlukan 2 point. Okay, so basically apa yang Syam buat ni, which is safest lah, port yang paling safe untuk entry, yang mana bila kita nampak momentum trendline ni dah di break. Okay, so breakout, ingat kita punya QZ akan lahir dengan 2 cara, sama ada zone break zone ataupun break momentum trendline. Okay, so yang ini apabila kalau kita tengok daripada break momentum trendline, actually dekat sini sebenarnya memang ada PZ dan QZ juga, cuma di dalam lower time frame basically biasanya lah. So yang ini sebenarnya sebagai kita punya PZ dan ini ialah QZ baru. So ini memang dah off, yang kita boleh nampak clear lah, break momentum trendline, dia break. Okay, so memang confirmation dah ada. So lagi safe lah, maknanya kalau kita entry dekat sini, stop loss kat sini, kebiasaannya market memang akan turun lah, sebab dia dah respect QZ ni, and then dia dah respect juga dia punya momentum untuk naik dah tak ada, sebab dia dah break momentum trendline. Okay, betul tak Syam? Betul. Terlupa tentang momentum trendline. Okey. Betul. Itu salah satu yang kita boleh add on lah. So betul. One more thing yang aku nampak tadi, contoh apa yang kita nampak dekat Euro USD kan. Okey, macam Syam lukis tadi, basically dekat H4 dia kata still tak masuk dalam zone, and then market dah start reject kan. So yang ini, so masa dia reverse di sini, dia turun and then dia terus naik kan. Basically apa yang kita tunggu ialah yang ini. Kita tak nampak yang sebenarnya actually ini dah masuk. Okey, yang ini aku just akan terangkan sikit lah. So apa yang kita nampak di dalam H4, yes, memang tak touch lagi. Tapi di dalam daily, basically apa yang kita boleh tengok daripada sini, sorry sekejap So clearly dekat sini memang is a drop, base drop, imbalance, and then sini ada zone. Okay, so yang ini naik tak lepas sehinggalah imbalance. Okay, so break sebagai imbalance dekat sini basically biasanya kita akan
kita akan tanda sama ada shadow, body sampai ke candle lah. So kalau ambil ini terlalu besar. So aku lagi prefer ambil daripada shadow sehinggalah ke body. Okay. So ini basically aku punya daily zone. So yang kita duk bincang banyak sangat hari ni dekat dalam group yang panjang berjela, going to the lower time frame. Actually apa yang kita boleh nampak macam apa yang saya bagi tahu, supply demand mesti supply dan demand mesti sama level, ataupun supply demand mesti dekat bawah level supply. So ini salah satu rules yang kena ada. Ataupun kalau kita nak, ini untuk entry buy lah. Tapi kalau untuk entry sell, biasanya supply and demand dekat atas atau demand mesti sama. So yang ini nanti aku akan cari balik post yang dia post tu. So aku akan post balik dekat dalam group. So fahamkan ayat dia, maksudnya supply kena atas daripada demand ataupun kena sama dengan demand. Sama juga dengan untuk buy atau sell. And then apabila daripada daily yang kita nampak ni, actually yang purple ni sebenarnya ialah demand dalam lower time frame, which is aku jumpa di dalam H1. Okay, so kita boleh nampak dekat sini. Sekejap, bukan H1. Saya pernah nampak tadi dalam M30 kot. Okay, dalam M30. So basically dekat sini kalau kita tengok, memang M30 kat sini kita ada satu lagi. Betul? Proven zone, which is dalam PZ daily juga, and then dalam PZ M15. So M15 kita akan nampak ada satu zone PZ sehinggalah candle yang ini break dengan imbalance dekat sini. So bila dia break imbalance, datang daripada demand yang ini. Okay, so that's why bila sebenarnya market dah masuk dah pun, cuma kita tak nampak. Okay, yang ini market dah masuk dah, tapi kita tak nampak dalam time frame H4. Actually dia dah touch dalam time frame H1. So ini just nak share yang mana yang kita duk discuss hari ni, panjang berjela pasal lower time frame, go to the lower time frame. So actually benda ni sebenarnya kita Sama sebenarnya je. dah ada dalam benda yang sama, cuma apa yang Azrul nak tekankan, which is sebenarnya mungkin kita nampak di dalam daily tu demand, tapi sebenarnya dekat dalam daily tu ada lagi banyak demand. Contoh apa yang boleh kita share, contoh macam yang aku lukis tadi. Okay, yang ini So basically kalau kita tengok dalam H4 mungkinlah zone tu 80 pip, tapi actually kalau dalam M15 tu ada stacking banyak zone yang kita belum unclear. So mungkin dekat sini 5 pip, sini 8 pip, 7 pip, ni 5 pip. So sini ada gap, sini pun ada gap. So setiap zoning ni ada demand. So kadang kita akan nampak shadow akan ambil ni dulu, ambil ni. And then selepas dah 3-4 kali hantar shadow, then zone akan break. Ini yang apa yang Azrul try to share lah hari ni sebenarnya. Okay, so back to Cap. Betul lah, dia cerita tu hanya untuk kita nak clearkan apa price yang dalam time frame besar. So that's why dia punya shadow hantar berulang kali. So jangan pening, jangan serabut. Sama aja sebenarnya. Benda yang sama, kita boleh just stick dengan time frame. Contohlah kalau kata malas nak zooming to M15, M30, just stick to daily, tak ada masalah. So kalau tak masuk zone, tak masuk lah. So kita miss lah. So jangan rasa kesal ke apa, tak ada masalah. Market sentiasa ada, kita ada banyak pairs. So, tambah pula dengan Azrul sekarang, dia lebih kepada bukan secara forex, dia lebih kepada forex, futures, indies, commodity, energy, macam-macam lagi. So dia banyak exposure kepada benda-benda lain selain pada instrumen yang kita trade, which is just forex saja. So kita boleh belajar banyak daripada dia sebab dia banyak cross check dengan another instrument. So which is good. Cuma that's one maybe take time. Contoh macam kita nak entry dekat GJ, mungkin dia akan check kepada DAX punya index, and then Nikkei, and then a few things lagi lah sebelum dia akan entry dekat GJ untuk kekuatkan dia punya entry. Itu kelebihan apa yang ada kat Azrael lah. Alright. Sambung siapa? Okay, alright. So price dah break low, kemudian price akan buat retracement. So andai kata kalau price tadi, okay, candle ni
Okey, kalau dia close saja, okey, body di luar zone, maka kita cut loss lah kalau kita buy lah. Which is, okey, mungkin dia akan ada few thing untuk dia retracement dekat mana-mana. Okey. Alright. Okey, ada sebarang soalan untuk pergerakan structure dan juga SND zone dan sebagainya. Okey. Alright, kalau tak ada soalan, okey, saya assume, okey, cuma saya minta, bukan saya minta lah, cuma saya bagi saya, okey. Kalau tuan nak terus tak ada masalah, cuma kalau tuan-tuan rasa untuk nak secure tuan-tuan punya entry, so tuan-tuan tunggulah dia break low dulu, kemudian buat retracement, baru kita boleh entry. Itu lebih orang kata selamat. Okey, cuma kita hilang lah berapa pip dekat sini. Lebihlah kurang dalam hilang dalam apa? Kurang dalam 80 pip, okey 70 pip kita hilang lah. Tapi kita still tak ada entry gamer tak apa, janji selamat. Syam, boleh bagi Ya. contoh yang lepas-lepas tak? Okay, Satu contoh yang abang nak pair apa? apa-apa pair. Kita tengok di JPY lah Okay. Alright. Okay. Kita tengok USD JPY. Okay. So dekat sini, okay, apa yang pertama sekali kita buat adalah market structure. Okay. Pertama sekali, kalau saya masuk, saya akan tengok market structure. Sebab market structure ni kita nak tahu ke mana sebenarnya arah price nak pergi. Okay, yang pertama sekali dia dah break low. Okay, sekejap Okay, pertama sekali saya akan buat macam ni, dia break low. Okay. Kemudian dia buat lower low. Sini kita tulis low. Okay. Kemudian dia akan buat lower low. Sebenarnya lower low ni kalau kita tengok dekat higher time frame, okay, dia dah masuk dekat kita punya QZ demand. Okay, QZ demand. Kalau kita tengok previous lah. Okay, dia masuk dekat QZ demand kalau kita tengok dekat lower time frame lagi lah, H4. Dekat sini. Okay. So kalau saya akan buat macam ni. Okay, low. Kemudian saya akan buat lower low. Okay. Kemudian saya tengok price. Okay. Okay. So price semasa dia tengah buat uptrend. Okay. Dia break dekat sini. Okay. Sini dia dah break high. Okay. Dia break high. Okay. Tapi isunya bila dia break high sini terlampau jauh. Terlampau jauh dia nak pergi. Okay. Terlampau jauh, so kita kena cari yang terdekat. Okay. Okay, dia buat high sini. Kemudian dia break lagi satu high. Dekat mana tuan-tuan? Dekat sini. Okay. Dekat sini. Dia break lagi satu high. So miss kalau yang macam ni punya break high kan, so kita akan consider dia break, tak kira lah sama ada shadow ataupun imbalance lah, as long dia break. Mostly dia kena break dengan body. Close candle lah. Yes, kena. Tak mau shadow. Kena close candle. So break shadow tak mau. Maknanya tak kalau mau. yang break close body, close price, okey lah. Closing price atas daripada high tu macam tu. Yes. So dia tak kisahlah break secara imbalance ke ataupun break, as long as break dengan body. Ya, tapi biasanya sebab imbalance ni kita tahu imbalance ni maksudnya candle dia panggil apa, dia makan lah, dia panggil apa, engulfing. Engulfing, yes, engulf. Okey, dia ada dua. Yang pertama dengan satu candle yang besar. Kemudian yang kedua dia ada bentuk macam ni. Nampak? Ini pun dikira sebagai engulfing juga. Hidden engulfing lah. Yes. Okay. So
saya akan marking macam ni. Okey, dia break high. Okey. Kemudian sini kita punya PZ. Okey, sini kita punya QZ. Wah. Okey. Dia break saja, tuan-tuan tengok, dia masuk. Okey, sebab dia tengah uptrend. Okey. Cuma kita sebelum tu kita dah marking dah previous dekat sini. Okey, tuan-tuan, nampak? Okey. Sini kita dah marking dah. Sebab apa? Sebab apa kita marking dekat sini, tuan-tuan? Sebab apa kita marking dekat sini? Sebab di sini market dah break kita punya low dekat sini. Okey. So market dah break kita punya low, kemudian market buat break low, okey. Kemudian market break low lagi, okey, dekat sini break low lagi, so dia buat retracement, kemudian buat lower low, lepas tu dia naik high. Okey, ini price semasa, okey, dia akan berhenti dekat sini sebab kita punya QZ dekat sini. Okey, ini dia punya berhenti. So dia break high, dia akan pergi kita punya QZ demand. Dekat sini dia akan jadi sideways. Yang ni dia kata sinilah Azul kata low probability ni, sideways. Okey. Dia lepas ni kita tak tahu dia nak pergi ke mana. Sebab dia dah memenuhi keperluan dah. Dia dah memenuhi dah supply dekat sini, dia dah penuh sama dia akan turun lah, sama ada dia akan turun untuk cari demand sini sebab sini imbalance candle ni. Itu yang saya cuba buat bila sebab saya akan tengok price semasa ataupun dipanggil structure semasa untuk saya nak pastikan bahawa ke mana price ni nak pergi. Okey. Jelas tak? Pak, nampak tak apa yang saya cuba sampaikan kat tuan-tuan? Jelas tak? Okey. Oh jelas. Okey, So okey. maknanya sekarang ni kalau dia nak turun, Okey. dia akan pergi ke Sini. QZ yang bawah tu lah. Ya, betul. So Kalau dia maknanya nak turun. confirmation kat situ kita boleh buy lah sampai ke, Boleh buy, tak ada masalah. Boleh buy. dia akan pergi balik test yang Ya. kat atas tu kan. Ya, dia tak sampai atas Yang ni tuan-tuan. tengah-tengah Dia akan, tu. ya, tengah-tengah ni. Betul. Betul. Faham. Dengan syarat tuan-tuan kena nak tengok sesuatu structure tu mesti kena tengok price semasa apa dia buat sekarang. Okey, dia break high. Break high macam mana? Tuan-tuan tengok. Kalau kata dia break, contoh kata dia break high tak complete macam contoh dengan shadow saja, tuan-tuan jangan buat. Tuan-tuan carilah pair lain. Cari pair yang jelas dia break dengan body supaya kita nampak ke mana hala tuju price semasa. Okey. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan? Okey. So kalau tak ada sebarang soalan, saya kira faham lah. Kita tengok cuba pair lain. Kita tengok dekat gold. Kita tengok gold mana? Okey, alright. Okey, gold kita tahu daily dia tengah masuk dalam demand. Okey. Nampak? Okey, demand zone. Okey. Hari tu dia orang semua pakat sell dekat sini. Okey, kemudian kita tengok dekat H4. Okey, dekat H4. Sekejap. H4 tak tahu apa nampak. Okey, saya tengok contoh saya bagi dekat M30. Okey. Okey, nampak? Okey tengok price saya tunjuk Saya tunjuk price Okey. Okey, dekat M30 dia break high. Okey, ini dia punya lower low. Okey. Sebab apa low? Okey, tuan-tuan tengok. Okey. Dekat previous price, okey, dia dah break low. Okey, dia buat sini dia break low. Okey. Low. Alright. Kemudian dia buat dekat sini lower low.
Okey. Okey. Kemudian dia buat high dekat sini tuan-tuan. Dia buat high, kemudian dia break high. Okey. Once dia buat high ni tuan-tuan, dia break high, ini kita punya apa? Kita punya apa ni tuan-tuan? PZ. PZ. Yes. Once dia break saja, itulah kita punya PZ. Kita tengok lepas tu dia pergi kat mana? Dia naik ni, lepas tu dia buat apa? Tengok dia terus. Market sekarang, structure sekarang tengah jadi uptrend. Nampak? Dia break. Kemudian dia naik lagi. Okey, dia break. Okey, dekat sini tuan-tuan, dekat sini. Okey. Dia akan pergi dekat sini. Okey. So, ni dia naik, dia break high. Okey, dia break lagi high dengan imbalance. Okey, lagi cantik, nampak clear. Okey. Ini kita punya QZ demand. Nampak kan? Dia pergi tak? Dia punya, kita punya QZ supply. Dia pergi lagi, kemudian dia akan buat retracement dekat sini. Okey, dia akan cari supply yang terdekat. Okey, cuma dekat sini tuan-tuan kena monitor, dekat sini tuan-tuan kena monitor lah. Okey, andai kata contoh price buat macam ni. Okey, contoh kata dia naik sini, okey, kita sell. Kita sell. Okey. Tuan-tuan kena tunggu sell tadi dia kena mesti break dia punya, untuk nak pastikan dia turun mesti dia kena break dia punya low. Okey, baru dia turun kat sini. Dia kena mesti macam ni. Dia naik kat sini, okey, kemudian dia buat satu base, okey. Kemudian base tadi dia akan jadi kita punya PZ, okey, dia akan break macam GJ tadi, dia akan break, kemudian dia akan buat retracement, baru dia turun dekat sini. Proses ini berulang-ulang kali tuan-tuan. Berulang-ulang kali. Cuma yang saya nampak, okey, apabila price tadi kita terlepas pandang, bila kita dah makin dekat area sini, kita terlepas pandang dekat area sini. Apa reaction price semasa? Itu yang kita kadang-kadang kita terlepas, yang kadang DJ dia boleh naik atas. Pergi jauh lagi. Rupanya dia nak cari supply atas. Dekat sebab apa? DJ yang kita makin dekat okey, sini kalau kita tengok dekat H4. Okey. Sini sebab apa? Sebab apa dia naik atas tuan-tuan? Okey, kita tengok kita marking saya tunjuk contoh Okey, supply. Okey. Kita punya QZ supply. Nampak? Sebab apa dia turun naik? Sebab dia gagal break ni. Nampak? Dia gagal break, terus dia naik atas. Baru dia cari dekat sini pula. Lepas ni, sampai kat situ, baru dia turun. Ini kenapa kita perlu kepada tengok reaction price semasa. Apa yang berlaku sebenarnya. Itu yang saya cuba nak sampaikan supaya kita at least kita jaga kita punya risiko dan kita terlepas pandang dekat sini. Kita tak tengok apa yang berlaku sebenarnya. Selepas kita dah maki, kita tak tengok apa yang berlaku sebenarnya. Kita boleh entry tapi kita kena monitor price buat apa dekat sini. Okay, jelas? Nampak tak apa yang saya cuba sampaikan kat tuan-tuan? Tengok.
Okay, alright. Saya bagi contoh lagi pair dekat EJ. Okay. Okay, kita kena marking kita punya ni, kita kena tengok dekat sini. Okay. Jangan risau tuan-tuan. Shadow kalau dia hantar shadow, maintain saja. Jangan takut. Dia hantar shadow, jangan takut. Tunggu saja. Okay. Okay. Alright. Dekat sini, dia dah masuk kita punya supply. Cuma, dekat sini, okay, kalau kita tengok. Okay. Dia dah break. Okay. Dah break. Kemudian dia buat kita punya. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, cuma kita tak nampak lah. Kat mana nak tanda. Tapi bagi saya kalau macam ni, saya tak nampak, saya tinggal. Okay. Saya tak tahu dia nak buat macam mana. Kena tarik kat sini, macam tak betul. Lagi rumah besok. Kalau macam ni, saya tak nampak, saya tinggal dulu. Bagi nampak clear. Sebenarnya, price nak buat apa. Okay. Lagi mama je. Betul. Sama. Saya tak tahu saya nak buat apa, saya tinggal. Okey. Yang penting kalau tuan-tuan nampak apa yang tuan-tuan nampak, kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan marking. Okey. Ada soalan lagi? Ada kita nak tengok pair lain tak yang kita cuba kita highlightkan? Ada idea? Okey, contoh EA. Betul juga. Okey. Nampak buah. Okey. Baik. Itu yang pasal dia. EA. Okey. Price dah break low. Dia cakap buat tengok buat dia. Okey. Saya marking Mau dia tengok. Dah start aja ni ada start. Okey, kemudian price buat lower low. Yang tu baju dia sama je. Perukor kan boleh baju akan masih pakai. Gimana? Okey. Okey. Kemudian price buat price break high. Okey, sini high nampak high Ini. Okey. Okey, ada nampak. Ada. Price break high. Ada potensi ke? Hai. Okey. Banyak kes kat Semenanjung ni. Okey. Sini kita punya supply. Okey. Kalau kita tarik daripada hujung, sini kita punya supply. QZ. Okey, sini kita punya QZ. Okey. So dia masuk dekat kita punya dia masuk dekat kita punya supply. Okey. Okey, kita punya supply dia akan jadi macam ni. Oh, yang dah boleh. Ini kita punya prediction lah. Kita punya plan trade dia akan jadi macam ni. So dia akan turun lagi dekat sini. Sebab apa dia akan turun? Sebab price semasa, structure semasa dalam bentuk uptrend. Ya. Okey. Price akan pergi dekat QZ kita kat sini. Di sini kita punya Z. Okey. Price akan sini. So bila price masuk sini kita kena monitor. Okey, dia akan naik ke sini ataupun dia akan pergi sama ada kalau dia break dengan body kita cut loss lah. Tapi bila dia dah break high maksudnya price semasa adalah dalam bentuk uptrend. Yang tu ialah Dia break high, price semasa ada dalam bentuk uptrend. dia semua baru tanya dia. Okay, nampak tak apa yang saya cuba sampaikan? Nampak bang? Okay. Clear kan? Clear. Okay. Lain ada soalan? Nak tengok pair lain, kita tengok cuba pair yang kita cuba kongsikan lagi. Okey. Dia biasanya price, okey, dia akan hantar shadow dulu.
Dia akan masuk. Okey, kita tunggu close, contoh kata pukul 9 ke, biasa kalau 4 jam punya ni. Okey, dia masuk, kemudian dia hantar shadow untuk penuhkan demand dekat sini, kemudian baru dia naik. Itu cara bagaimana price bergerak lah. Okay, lain. Ada tanya soalan lagi? Okey, saya bagi contoh dengan Outcat tadi. Outcat saya tak nampak lagi price nak pergi ke mana. Okey. EN cantik. Nampak? High, dia buat high. Okey. Masuk saja PZ, nampak apa yang dia buat. Okey. Possibility nak break ke tu. Ni dia nak break kan ni. Okey. Nampak, mula-mula dia hantar, yang ni semalam saya punya marking Okey, dia hantar shadow. Berapa kali dia hantar shadow? Maksudnya dia hantar shadow sebenarnya dia nak fulfill price yang ada dalam ni. Yang ni mungkin dekat time frame H1 ke M5 ke apa semua tak nampak. Okey, sebab apa saya kata gitu? Okey, dia break high, dia masuk kita punya QZ demand, terus dia naik. Kalau dia break sini, yes, barulah dia turun. Tapi dia break dia tak break. Nampak price? Jelas tak? Faham tak? Apa yang saya sampaikan? Okey Jangan tengok yang lepas sajalah, kena tengok yang semasa sekali lah. Ya, kita marking ini supaya kita nak tahu, tujuan kita marking dekat supply ini, kita nak tahu price ini berhenti dekat sini. Itu tujuan dia. Price berhenti dekat sini. Kita boleh entry, tak ada masalah. Kita boleh entry, tapi kita kena monitor. Monitor ni, penatang ni. Struktur semasa ni. Ni paling jahat. Kalau dia break okey. Tak ada masalah. Tapi disebabkan dia tak break, hangpa tengok. Tengok dia naik. Ni imbalance lagi ni. Kita tengoklah pukul 1 punya candle close lagi macam mana. Sama ada dia hantar shadow saja ke, tapi tak ada lah. Dia mesti hantar body lah. Okey. Tengok EN, tengok EN. EE. Euro. Apa? NZD ya? Euro. Alright. Okey. Kita tengok daily macam mana contoh dulu. Okey. Baik, kalau daily dia dah break low. Okey, kita tengok H4. Okey. Baik. Dekat sini kita ada kita punya QZ. Betul. Okey, sini kita punya QZ. Okay. So market sekarang kalau ikut structure dia dah break high. Okay, market dah break high Kalau ikut structure, okay, structure market dah break high. Okay, cantik dengan imbalance. Okay. So break high kalau kata uptrend biasanya dia akan jadi macam ni lah. Okay, dia akan naik dulu. Okay, ini bukan dia naik seketui sepanjang tu tak lah, dia naik candle macam tu lah. Okey, kemudian dia akan masuk turun kat sini. Okey, masuk kat kita punya QZ demand. Okey, baru dia akan buat penurun, dia akan pergilah naik ke atas. So, kita kena marking dekat sini, kita nak tahu pergerakan price nak pergi berhenti dekat mana. So, dalam masa sama kita kena monitor dekat price semasa. Okey, tapi kalau ikutkan structure semasa, price dah break high. So Syam, Ya tuan. maknanya lepas dia break high, Yes. dia akan cari supply. Ya, Dia akan betul. dia kena pastikan dia sampai ke supply dululah sebelum kita boleh entry dekat QZ. Betul tuan, betul. Sebab apa? Macam apa Azrul cerita tu, sebab dia nak memenuhi permintaan ni. Ni, yang ni kosong ni. Ni kosong ni. Dekat sini kosong ni, price tak sampai lagi ni. So dia nak bagi penuh permintaan, dia kena naik dulu. Okey, dia kena naik ataupun dekat sini.
Sama ada situ lah. Kalau kita tengok dekat lower time frame, ada tak? Tak nampak. Tapi yang dia akan penuhkan permintaan dulu ni. Penuh permintaan ni dulu. Baru dia turun, lepas tu dia cari demand yang kosong. Demand yang kosong ah. Sini tak ada satu lagi price ah. Okay, Tapi dia akan naik macam tu. Tapi itu saya punya plan trade. Tapi kadang-kadang macam saya kata JJ tu, yang saya bagi tahu dekat semalam dekat Facebook, kadang-kadang price dia turun, dia break saja, kadang-kadang dia naik masuk dulu, dia akan naik. Macam tu. Tapi kebanyakan dia akan cari supply. Semua yang saya jumpa macam tu tuan-tuan. Dia akan cari supply, okey, kemudian dia turun, dia akan cari demand. Itu pergerakannya. Okey. Alright. Faham ke nak bagi contoh lagi lain? Kita tengok. Boleh. Saya insya-Allah kita bincang supaya tuan-tuan faham structure market, tuan-tuan faham apa fungsi QZ itu sebenarnya. Kita tengok apa lagi saya nak tunjuk contoh. EuroCAD. Okey. Baik. Dia dah break low. Kita tak boleh kata structure market ini terbatal, tak boleh. Structure market ini fungsi dia nak membantu untuk kita nak tahu price nak berhenti dekat mana. Jangan buang langsung. Kita kena juga ada PZ dengan QZ dekat sini. Okey. Contoh. Z. QZ. Okey. Baik. So, sini kita punya break high. Okey. Okey, kita punya QZ. Okey. So dekat sini, okey. So price dah break high, so dikira sebagai uptrend. Okey, uptrend. Baik. So price akan pergi dekat sini. Okey. Kalau kata price dah penuh dekat sini, dia akan jadi macam ni. Ini yang saya nampak lah. Okey, dia akan buat macam ni. Okey, dia tak akan break low dekat sini. Okey. Dia akan cuba naik lagi ke atas. Kita kena monitor. Dekat sini kita kena monitor price. Apa yang sebenarnya dia nak buat. Okey. Sebab kadang-kadang dia tak mungkin sampai dekat sini. Ataupun mungkin sampai dekat sini. Cuma yang tu kita punya plan trade lah. Plan trade. Okey. Sama ada kita kena tengok price nak pergi reaction price dekat sini apa yang dia buat. Itu kena tahu. Okey. Faham tak? Faham tuan-tuan? Apa yang saya cuba sampaikan? Kalau tak faham boleh tanya lagi. Kita cuba fahamkan structure market dan juga kita kena combinekan SND. SND ni tuan-tuan sebenarnya dia tujuan dia kita nak minimizekan entry saja. Okey, dia nak tahu price pergi dekat mana. Okey, stop dekat situ. Okey. So structure market ini membantu sebenarnya SND ini membantu sebenarnya untuk kita nak minimizekan kita punya entry dan kita kalau boleh dia sebenarnya untuk nak menyenangkan kita. Okey, price nak pergi kat mana. Pertama sekali tuan-tuan jangan tinggal yang ni, structure market. Okey, dah ada nampak structure market baru buat marking ni. Okey. Jelas lah saya contoh lah. Faham kan? Kadang ada yang tak faham lagi. Ada juga dia possibility dia akan tendang dekat situ, dia akan pergi sampai dekat KZ bawah lah. So dia akan buat pattern head and shoulder lah kan. Ataupun kena tengok reaction sini. Kena tengok dekat reaction sini. Kena tengok dekat reaction sini. Kalau kata sini dia break low, yes, dia cari sini. Kalau kata dia tak break low, dia buat hantar shadow saja, dia akan naik lagi lah.
kita kena tengok price action dekat sini. Okey, jelas kan? Syam, boleh tengok tak AUD CAD? AUD CAD tadi dah naik abang. Ni saya tunjuk tadi. Naik dah. Oh, okey. Tadi abang buat prediction dia turun dekat H4 kan? Yep. Dia macam saya kata tadi, macam saya beritahu. Sebelum ni saya kata yang dia break trend line dekat daily. Okey, macam saya beritahu, saya dah post dekat tu, dia break trend line daily. Okey, kemudian saya kata dia turun sekejap, cari dengan apa QZ demand, ini dia naik. Apa-apa pun bang, sebab dia gagal break low ni bang, sebab tu dia naik. Kalau dia break low memang dia turun bang, dia cari dekat sini. Tapi sebab dia tak break low, dia naik terus ya. Dia hantar banyak kali shadow. 1, 2, 3, 4. 4 kali 3 satu hari dia hantar shadow. Tu dia, baru dia naik. Okey. Sebenarnya sekali dia hantar saja dekat sini kita dah boleh entry lah. Dia hantar dekat sini kita boleh entry lah. Entry buy. Okey, melainkan dia close body dekat sini. Close imbalance ya, body ya, dia close ya. Kita cut loss lah macam Faiz dah bagi tahu lah. Shadow dia hantar panjang macam mana pun jangan close lagi. Okey, dia hantar kalau tak boleh tahan kita potong lah. Saya dulu masa duk bincang dengan Faiz memang macam tu lah, duk hantar shadow saya pening kepala, saya ketak kepala. Okey. So, dia sekali lagi. Next target dia kat mana Okey, next target dia supply dekat sini bang. Sini. Imbalance sini bang. Okey. Yang ni lah yang siapa nama Azrael cuba kata low probability yang ni lah bang. Dalam erti kata lain dia panggil intraday. Dalam erti kata lain intraday. High probability yang tu sebenarnya dia nak cerita itu swing. Dia nak cerita tentang swing. Low probability dia nak cerita tentang intraday. Itu maksud yang dia cuba sampaikan lah. Sebab apa? Dia sekejap lah bang. Kita tak boleh hold lama-lama bang. Kalau H4 dia tak boleh hold lama-lama. Candle pergi dekat supply, dia akan cari supply, dia akan cari demand, dia tak boleh hold lama-lama. Kita kena TP je. Abang tak boleh kata price ni dekat demand ni tak kena turun lagi, tak bang. Kita kena sebab sampai saja dekat demand dengan supply, kita kena tengok reaction market. Okey. Kalau kata H4 sampai dekat H4 abang TP, tak boleh tunggu lama-lama. Okey. Okey, lain ada soalan bang? Oh, tu nanti dia apa? Dia tunggu dia close soon. Kita tunggu dia retracement dekat demand lah. Demand baru. Ya betul. Demand baru. Dia tunggu kita akan tengok baru ni. Dia akan build new QZ untuk dia retrace dan kita sambung balik lah untuk buy naik atas lagi. Kalau sekat sini dia dah masuk daily lah. Candle daily lah ni. Yang ni kita kena tengok reaction lah, reaction market macam mana. Kadang-kadang dia hantar shadow 3-4 hari ni. Ni lepas tu dia break structure. Kita sell lah. Macam ni nampak ni dia hantar berapa hari shadow? Berapa hari ni? Minggu. Lepas tu baru dia break kan? Tuan-tuan jangan risau. Yang Faiz dulu kata kita sell after orang buy, itu sebenarnya yang dia kata ni, break saja ni kita baru buy bang, baru sell. Jangan risau. Market dia akan return balik. Jangan risau. Jangan kita duk pulun. Ui, dia masuk ni. Dia tak shadow ni. Tak payah bang. Jangan risau. Market kok mana pun dia mesti cari QZ. Kok mana pun. Jangan risau. Nampak dia cari. Dia pergi balik. Nampak dia cari. Tapi yang ni sebab dia gagal lah. Dia naik lah. Nampak dia cari. Kok mana pun dia cari bang. Tengok ni. Supply. Okay. QZ. Dia cari tak? Cari. Dia break low, dia cari. Turun. Yang ni sebab dia turun, kita tengok dekat H4 sebab apa dia turun. Dia dah break saja lah. Nampak? Dia turun, dia break saja. Dia turun lagi. Simple dia bang. Sampai dekat sini abang kena tengok reaction. Cikgu Zali duduk pesan banyak kali aku tak nampak. Rupanya macam ni.
Kita kena tengok, okey, ini kita punya pass, ini kita punya reaction. Okey, dia break dia turun. Dia break dia tengok dia cari supply lagi. Dia break lagi dia cari supply. Sampai dekat dia buat new high. Okey, bila new high ini kita nak masuknya market dah berubah trend. Okey, tengok dapat je ya. Ni dia gagal break high ni. Okey. Buat new high, okey. Lepas tu market dah berubah. So itu kalau untuk dia sell, kalau untuk dia break zone ni kena break high. Macam mana bang? Saya tak faham soalan abang macam mana tu? Okey, dia sampai kat QZ ni kita boleh sell. Sini ya. Bukan yang tengah-tengah yang tadi kita bincang tadi. Ni sini. Sini. Bukan. Okey. Ya, okey. Yang ni okey, supply dia sampai supply ni kita tunggu dia break low untuk kita break sell. Low, yes. Okey, betul. Kalau dia dah tak valid untuk sell, dia akan break mana satu untuk confirmation dia akan terbang. Tuan, macam ni tuan. Kalau dia tak break low, dia naik kan? Macam ni lah. Oh, okey. Dia tak break low, dia naik. Okey, faham. Okey. Dia tak break low macam ni, dia naik lah tuan. Nampak? Tapi kita kadang-kadang mungkin dia nak penuhkan ni di sini. Kena tunggu close candle kat sini lah. Kalau abang kata sell kat sini tadi abang dah sell kat sini, abang kena tunggu close kat sini. Kadang mungkin dia tak shadow ke dia turun tapi probability untuk dia naik lagi ada sebab dia gagal break low. So maknanya current situation ni kita tak boleh nak sell lagi lah. Belum. Dah, bukan tak boleh nak sell, memang tak boleh sell. Boleh sell, risk. Yalah, sebab dia tak break low tu. Okay, faham. Ya, betul. Dia tak break low. Memang tak boleh sell lah. Macam yang tadi tak dia break low, dia akan ada QZ dan juga ada PZ juga. Celuk PZ yang QZ yang tadi. Ni, sini. So kita ada PZ kat situ and then QZ. Itu nampak kita clear. nampak lah tu body range, highway semua ada kat situ. Dia akan patah balik QZ, jalan. And then dia break lagi low. Bang, break macam mana ni semua bang, semua akan ada PZ dengan QZ. Buatlah macam mana pun. Semua akan ada PZ dengan QZ. Dia break saja structure low ataupun high. Dia break high ni bang, PZ ada QZ. Semua ada. Ni, dia break high. Ni. Dia ada buat kerja dulu. Biar dia break dulu. Kita masuk dia break. Bukan janganlah. Macam saya buat confirmation, itu confirmation saya nampak. Itu confirmation saya nampak. Dia break saja dulu. Jangan risau tuan-tuan, tak payah duk kejar market, tak payah duk risau. Dia turun juga. Dia break, dia akan turun juga. Jangan risau. Sebab kita tahu, structure sekarang dia akan pergi kepada uptrend. Melainkan, okey, dia break sini, okey, dia turun dekat sini, okey, tiba-tiba dekat sini, tiba-tiba. Contoh, dekat sini dia hantar candle, break satu candle. Okey, itu dah berubah, dia jadi kira sebagai downtrend. Sebab dia dah break kita punya QZ demand. Okey, faham. Jelas bang Macam ni lah. Okey, dia naik dekat sini. Okey, kalau kata dia break tadi kita punya QZ demand ni, yes. Dan masa sama dia break kita punya structure, abang sell lah. Untuk confirmation. Abang boleh sell pada awal ni bang sebab dia masuk kita punya supply zone. Tapi kena hati-hati bang. Dekat sini kita kena tengok reaction price. Apa price nak buat. Abang boleh sell, tak ada masalah. Tapi abang kena hati-hati. Tapi bagi saya tunggu confirmation. Apa abang nak risau abang? Abang dia break. Kalau kata dia break dekat sini kita ada supply lah. Kita punya PZ, QZ dekat sini dah. Naik juga bang, dia turun sama lah bang. Tak ada masalah pun. Yang bahagian sabar tu saya tak boleh lah. Kawan saya dulu macam tu lah. Saya patut balik dia banyak kali baru dia boleh sabar. Dulu dia pun tak penyabar juga. Dia dah kena banyak kali, dia cari apa sebenarnya baru nampak bang. Okey, nampak bang Okey, kita ada lagi nak tengok pair lain bang. Abang rasa yang ni tak berapa, abang boleh beritahu kita tengok. Kita cubalah, kita kongsi. Yang lain tu mute tu, tak boleh nak cakap. Oh, ya ke? Okey. Boleh tu, dia kalau dia orang unmute tu boleh tu. Sekejap. Ya. Dia kan tak unmute kan tu. So, abang Fauzi nampak mana abang mana? Alhamdulillah. Saya bukan kata tak bagi
tak bagi entry, bagi bang, tapi kena hati-hati. Ni je. Ni yang nak sebenarnya nak menentukan sama ada price nak naik ke nak turun. So kita monitor dekat situ lah. Okay. So maknanya yang lower tu, yang Syam sini tadi lower kat situ, Okay. maknanya candle selepas sampai ke supply tu. So dia kena break lower tu dulu Ya, baru. betul bang, betul. Apa yang abang faham tu betul dah. Macam abang tunjuk mapping sebelum ni kan bang kan? Betul. Dekat situ. Cari betul. lower yang terdekat ya bang. Dia macam ni bang. Sampai dekat sini, okey. Dia macam ni bang. Sebab kita macam saya kata tadi, kita yang pertama sekali kita kena tengok structure. Okey, kita kena tengok structure yang saya kata tadi. Okey, yang ni kita marking, betul. Kita simpan, kita jaga supaya kita nak tahu price nak berhenti dekat sini. Okey, dan bila kita masuk saja kita buka saja MT4, kita kena marking structure dulu bang. Dia break high dekat mana? Okey, dia break high dekat mana? Dekat mana dia buat retracement? Okey, dia buat low head higher slow dekat mana? Ini tujuan dia bang, supaya kita nampak, supaya kita punya structure ni kita nampak okey, dia masih lagi dalam uptrend. Sebab apa? Dia break high ni. Yang ni bukan tak valid bang, valid selagi mana supply ni valid, selagi mana dia masih belum selesai candle dekat sini bang. Dekat sini candle belum selesai dekat sini bang. Okey. Kalau kata candle dah break satu dengan body, okey. Supply ni dah tak valid bang. H4 ni uptrendnya structure ini dah valid. Tapi kita dah nampak dah bang, sini dia gagal break low. Dan masa sama dia juga uptrend sebab dia break high. So benda yang pertama ni kita tengok uptrend, break high, kemudian dia gagal break low, yes, probability untuk naik tu ada. Kalau lah kata dia break saja ni dengan body macam ni contoh, dia naik jadi break tadi, okey, sell. Dia akan buat retracement, dia akan turun. Okey, clear bang? clear. Okay, alright, good. Yang tu lah saya cuba sampaikan supaya kita at least lah kita kurangkan loss lah. Itu je lah. So apa sekejap Try share screen aku sekejap sikit. Lepas tu kita tamat lah. Oh, sebelah lebih lah. Okay. Awal lagi. Baru ke 8. Kat sana awal lah. Kat sini kami dah nak tidur lah ni. Nak tidur dah. Okay, apa yang saya cerita tadi. Jadi macam ni. Biasa. Dia break high. Nampak baru. Dia tak. Ni low. Break high lagi. So kita apa yang lagi dia break high, kita fokus ke buy. Betul. So ini structure sell. Selagi dia break low, kita fokus sell. Walaupun dekat sini kita ada nampak kat sini demand QZ. Yes, memang possibly kita akan entry. Kalau kita nak pancung terus tak ada masalah. Stop loss sini. Safest tunggu sampai dia break. Ya, betul. Dia break high. Dia break high ni, okay, possibility untuk jangan risau. Dia break ni biasa dia akan return balik. Ya, dia betul. Akan return pergi, dia akan pergi balik dekat QZ ni. Yes. Ini abang henjutlah full margin lah. Biasa naik. Naik. Jangan risau. Dia akan patah balik. Itu je. So kita nak cari tempat yang paling safest and then boleh make a profit. Kita tak nak masuk market dengan keadaan babi buta lah. Tu je lah. Kita tunggu dekat tempat yang high possibility yang boleh make money. Kita masuk bila boleh make money, bukan kita masuk nak bagi money. Itu je. So Faiz, satu lagi yang saya nak tambah. Masa dia break high tu, so higher high tu kita kena make sure lah dia sampai ke supply dulu kan, sebelum dia retrace masuk untuk dia ke QZ demand. Sometimes dia tak sampai. Kadang dia tak sampai. Tapi at least kita tahu yang structure dah break. Ya, walaupun betul. Dia katalah, contohlah macam ni kan. Walaupun kita nampak, kita nampak dia macam ni. Okay, kita tahu sini supply kan. Okay. So, bila dia ni datang, dia patah balik, dia break. Dia tak necessary dia akan pergi sampai sini. Tapi kita tahu, dia dah break high. Structure dah break, momentum trendline pun dah break, structure dah break. So, possibility biasanya dia akan patah balik dekat QZ sini. Once dia patah QZ ni, basically,
kita punya pingpong kita ialah sini lah. Ni kita boleh dapat pingpong kita. Ni dengan ni. Sehinggalah dia buat new high lagi dan new pingpong kita kat atas ni lagi. Macam tu. Okay, faham. Alright. Saya nak kongsi sikit lagi bang. Okey, saya tengok contoh. Sila. Share screen. Okey. So bila kata tadi bang, macam abang kata okey, kita tengok dekat sini ya. Okey, price buat downtrend. Okey, okey, kemudian price okey. Itulah ada iPad tak mau pakai iPad, nak juga lukis pakai komputer. Okey. Okey, kemudian price okey kita tahu break low dekat sini. Okey, break low. Okey, kemudian price buat lower low dekat sini, betul Okey, lower low. Kemudian okey. Okey, kemudian price buat macam ni. Okey. So once kita dah sell dekat sini bang. Okey. Okey. Once kita dah sell dekat sini, bila price buat lower low dekat sini bang. Okey, kita nampak perubahan market ni terus je abang. Abang TP abang punya sell. Abang TP abang punya sell. Okey, once dia dah break high saja, abang TP dia punya sell. Abang jangan tunggu lama-lama bang sebab market dah berubah arah lah. Okey, structure dah jadi uptrend lah. Abang okey, bila abang kata sell, okey abang kata kita nampak sampai dekat demand, kita masih tunggu price dia buat reaction dekat sini. Ini sebenarnya demand Sini kita punya demand daripada previous, okey. Okey, QZ demand kita nak sampai sini. Okey, kita masih tunggu harap dia break lagi, tak break, dia naik atas, dia break high saja ni, abang tutup abang punya TP. Abang tutup abang punya position. Abang jangan tunggu lagi dah. Sebab kita nak tengok current market. Okey, market semasa macam mana bergerak. Yang ni hanya untuk membantu kita kalau kata kita nak buy tadi, sell ini hanya untuk membantu kita nak menentukan harga semasa berhenti dekat mana. Tu saja bang. Selebih pada tu tak ada. Harga semasa berhenti dekat mana. Itu saja. Saya sembah Sejak. Nak cari sembah. Dia berhenti dekat mana. Situ ya. Berhenti dekat situ cukup. Kalau kita buy, berhenti dekat TP. TP. Lagi dulu. Cukup lah. Sebab kalau kita trade H4, dia tak, sebab dia intraday. Sebab macam dia probability dia tu orang kata dia punya tu tak banyak, sikit lah. Kita swing, yes, tak apalah. Risk reward Ya, betul. Okay, faham. Okay, faham Alright. Saya harap abang jelas lah apa yang saya sampaikan. Pertama sekali jelas. Abang buatlah structure market. Itu ya. Okay. Esok boleh sambung esok cuti. Boleh. So apa abang buat dulu apa orang kata abang buat abang structure market abang dah tahu kan. Abang buat plan trade structure market. Kemudian tengok previous lepas tu abang update dalam tu. Macam tu lah. Kan. Post dalam group macam biasalah, kita sama-sama. So macam biasa. Ya, tak apa bang. Weekly punya ni nanti kita buat Sabtu Ahad. Untuk next week ni. Untuk next week punya entry lah. So kita share je, and then esok kita kalau katalah ada masa, dan esok kita Skype lah macam ni lah. Kita discuss sejam setengah. Call je lah. Pulang lah. Kalau nak bincang lagi pun boleh, tak ada masalah. Cuma saya pesan satu lah bang. Kalau tak nampak break high ke break low, abang tinggal. Okay. Tak usah cari. Nampak yang clear Ya, nampak yang clear abang. No? Tak nampak, jangan cari. Jangan ada kan yang tak ada. Jangan buat sendiri lah. Ya. Saya kenal dengan Faiz macam tu lah. Macam mula-mula jumpa dia kata jangan adakan yang tak ada. Betul. Abang tak nampak, abang tinggal cari pair lain. Okey. Alright, yang tu je bang. Yang tu yang saya kongsi. Sama-sama abang. Saya pun bukan pandai mana. Saya jumpa, saya cerita. Okey lah tu. Okey lah. Sama-sama sharing. Sama-sama sharing. Kita cari share yang benda-benda basic je, senang. Macam kalau betul. Apa yang Azrul cerita tu, dia dah lebih advance sikit. So takut lagi yang makin ramai yang pening. So kita
kita antara kita sharing yang basic macam ni lagi senang nampak, and then bila apa yang Azrul input nanti senang sikit lah nak faham sebab dia lebih advance sikit kan. Takut Betul. ramai yang tak faham lagi apa. Dia cerita saya sendiri pun 3-4 kali cakap macam baru nak boleh faham. Sebab dia ilmu dia tinggi, tak macam kita lah, kita basic lah. Ya, okey. Okey. Nanti boleh buat duit lah. Okey, alright. Janji Terima bila. kasih Alright. Syam untuk hari ni. Okey. Terima Okey. kasih Okey. semua yang Terima masuk kasih, Syam, join. Okey. Alright. So rasa si Syauqi ada record, nanti dia akan upload je lah. So kalau nak tengok balik boleh tengok balik. So tengoklah esok kalau nice. ada free ke apa ke, then kita buat session lagi baru. Maknanya malam ni ke esok pagi boleh lukis, esok pun cuti depa Bali. Lukis, and then malam tu kita boleh discuss apa yang kita dah lukis. Kita discuss Okay. a few pair Okay. yang ada. Okay. Nice. Okay. Alright. Okey. Okay. Assalamualaikum Okey. semua. Alright. Salam. Alright, Assalamualaikum. Alright, terima kasih. Good night. Okay, bye. Right.